Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, disebabkan pendapatan yang tidak menentu ni, ramailah yang tengah nak cari phone bajet yang murah-murah dan nak gunakan untuk kegunaan harian. Sebab semua barang dah naik harga dan cuma gaji saya saja yang tak naik. Tapi kalau korang tengah nak cari phone bajet dalam bawah 500 kan, kalau nak beli baru tu, biasanya korang akan dapat memori 32GB dan 64GB aja. Kalau nak cari yang 128GB tu, biasanya harga dia akan sampai lingkungan 600 lebih sampai 800 lebih. So, hari ni aku nak review satu phone yang mungkin sesuai untuk korang, iaitu Vivo S1. Phone ni sebenarnya dia bukan Vivo S1, tapi nama sebenarnya ialah Vivo Y7S. Spek dia lebih kurang sama dengan Vivo S1 dan sebelum ni dia tak pernah masuk dekat Malaysia. Lepas tu phone ni orang import daripada Uganda. Apa Uganda pula? Luanda. Phone ni dia masuk daripada Luanda dan phone ni adalah refurbished set dan bukan phone yang baru. Tapi tak kira lah dia datang dari mana, yang penting phone ni dia murah dan tak ada masalah. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada screen 6.38 inci yang menggunakan AMOLED screen, ada memori 128GB dan 8GB RAM, ada bateri 4500 mAh yang agak besar dan yang bestnya, phone ni dia ada button Google Assistant. Jadi kalau korang ada benda yang tak faham tu, korang boleh tanya dekat Google Assistant. Contohnya, kalau korang nak kahwin 4, korang pun boleh tanya dekat Google Assistant, "Hai Google, macam mana nak kahwin 4?" So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan daripada Shopee online dan kalau korang nak beli offline pun boleh juga. Tapi harga offline biasanya mereka akan jual dalam lingkungan 500 lebih sampai 600. So, kalau korang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Vivo Y7S pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada rekaan yang nampak cantik dan dia ada body yang nipis. Jadi masa pegang phone tu, korang tak akan rasa phone ni dia berat sangat sebab berat phone ni cuma 179 gram saja. Kat sebelah kanan dia ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada button Google Assistant dan SIM slot. Lepas tu dia boleh masuk 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula tak ada benda. Untuk bahagian cover, material dia guna jenis yang plastik, tapi cover dia guna jenis yang glossy. Jadi masa pegang phone ni memang cover dia senang lekat cap jari dan nampak kotor. So, suggest korang gunakan casing masa guna phone ni. Kalau korang nak unlock phone tu, korang boleh guna Face ID. Tapi kalau korang tak biasa dengan Face ID, korang still boleh guna in-display fingerprint. Tapi masa nak unlock tu, kadang-kadang dia akan lambat sikit dan rasa delay. Untuk bahagian screen, phone ni dia ada screen 6.38 inci yang menggunakan Super AMOLED screen. So, screen AMOLED dia memang cantik dan warna dia pun cukup terang. Jadi, kalau korang nak gunakan phone ni untuk layan movie ke kerja harian, experience dia memang sedap. Cuma yang sayangnya phone ni dia cuma support mono speaker saja. Kalau dia guna dua speaker, memang dah perfect lah dengan harga macam ni. Kalau korang nak gunakan phone ni bawah cahaya matahari pun tak ada masalah juga. Sebab screen AMOLED ni memang cukup terang untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memori, phone ni dia ada 128GB dan 8GB RAM. So, untuk bahagian RAM dia, sebenarnya korang cuma boleh dapat 6GB RAM aja lah. Sebab saya cek guna Antutu Apps kan, dekat dalam dia cuma tulis ada 6GB RAM aja. So, sebelum ni mungkin mereka dah refresh dia punya software, baru phone ni dia boleh guna dekat Malaysia. Tapi untuk kegunaan harian, 6GB RAM tu, I rasa dia dah agak cukup dan tak rasa lagging. So, kalau korang nak beli phone ni, korang anggaplah phone ni dia cuma 6GB RAM aja. Untuk bahagian bateri, phone ni dia ada capacity bateri 4500 mAh dan phone ni juga support fast charging sehingga 18W. So, untuk bahagian bateri ni dia I rasa dah cukup besar sebab untuk kegunaan harian, biasanya dia boleh tahan 1 hari baru korang kena cas 1 kali. Kalau korang nak charging guna charger fast charging pun boleh juga sebab phone ni dia still support fast charging sehingga 18W. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan PhantasOS 9 based on Android 9. So, untuk bahagian UI ni I rasa okey juga sebab UI dia nampak clean, simple dan senang untuk digunakan. Jadi, korang tak perlu risau Android dia version lama sangat dan tak dapat install apps yang version baru. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio P65. So, untuk bahagian chipset ni dia adalah chipset mid-range yang lama sikit.
Tapi kalau korang nak gunakan untuk kerja basic macam scroll social media dan reply WhatsApp tu, memang dia tak ada masalah sebab performance dia masih agak smooth untuk kegunaan harian. Kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming ML dan PUBG pun tak ada masalah juga. Cuma grafik dia boleh support jenis yang standard aja. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 16MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk bokeh dan 16MP untuk kamera depan. So untuk kamera Vivo, kualiti dia I rasa agak baik. Walaupun phone ni dia dah umur 3 tahun lebih, tapi gambar yang dihasilkan oleh Vivo ni still agak baik dan cukup terang. Jadi kalau korang nak share gambar kat social media pun tak ada masalah juga. Sebab AI beauty dia memang agak baik dan korang tak perlu buang masa untuk edit gambar. Cuma kalau korang nak ambil gambar dekat tempat yang kurang cahaya tu, memang dia kurang sedap sikit. Sebab kamera night mode dia memang agak lembab sikit kalau kita compare dengan phone yang lain. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo S1 ni. Okey, kita dekat sekitar bus stand Batu Pahat lah. Okey, nak pergi hantar barang. Okey, so ini kualiti yang korang akan dapat lah. Korang rasa macam mana? Okey tak kualiti dia? Yang ni untuk kamera belakang dia. Okey, sekarang kita nak hantar barang Shopee dekat sini. Okey. So korang boleh nampak dia tak ada image stabilization. Okey. Okey, dah hantar. So overall best ke phone ni? Actually bagi saya, kalau korang nak cari sebuah smartphone yang ada memory yang besar, ada screen AMOLED yang cantik dan kamera yang cantik, korang boleh consider Vivo yang ini. Sebab spek dan kualiti dia memang still agak okey lagi untuk kegunaan tahun 2022. Lepas tu kalau korang dah ada bajet lebih ke nak upgrade phone baru kan, korang still boleh trade in balik phone ni dekat kedai. Sebab biasanya kalau korang jual phone Oppo dengan Vivo dekat kedai kan, biasanya kedai dia akan trade in balik. Sebab spare part dia senang nak cari dan demand dia pun tinggi juga. Jadi kalau korang dah trade in balik, mungkin korang boleh dapat duit sikit balik lagi lah. Tapi kalau korang nak cari phone untuk gaming, phone ni dia memang tak berapa sedap lah. Sebab dengan harga macam ni, mungkin korang dah boleh dapat phone X flagship yang ada Snapdragon 855 itu. Tapi kalau korang ambil phone yang macam tu, lain kali korang nak trade in balik tu dia susah sikit. Sebab spare part dia memang susah nak dapat dan aksesori dia pun kurang juga. Tapi ini still depends kat korang lah. Kalau korang rasa Vivo tu okey, korang boleh ambil yang Vivo. Kalau korang rasa dia punya value tak penting, korang pun boleh guna yang phone X flagship. So korang just pilih phone yang lebih sesuai untuk korang lah. So kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana lah. Lepas tu kalau korang nak beli phone secara ansuran, korang pun boleh WhatsApp nombor ni. Jadi time susah macam ni, korang boleh ambil phone dulu dan bayar kendian. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.